Filem ini dibuka dengan Rocky Balboa, yang menjerit masuk pusingan ketiga perlawanan semulanya dengan kelab belang. Pejuang yang dahsyat itu melemparkan tumbukan demi tumbukan Balboa, tetapi ia hanya membuat Wira Philadelphia lebih marah. Tiba-tiba, Rocky melancarkan sekumpulan bertiup, tidak berhenti seketika. Cangkuk kanan, dan kaki kiri yang meremukkan tulang menghantam muka Lang, menjatuhkan lebam ke tanah sekali dan untuk selamanya. Juara melompat ke udara, gelaran dan kehormatannya kembali. Selepas perlawanan, Apollo Creed dia membuat Rocky berjanji kepadanya, sebagai balasan untuk latihan untuk perlawanan semula. Bersama-sama, kedua-dua orang hebat yang semakin tua melangkah ke gym yang kecil dan tidak biasa, supaya Creed dapat lihat sendiri, siapa sebenarnya pejuang yang lebih baik. Beberapa jam kemudian, mereka berjalan keluar, dipukul dan lebam, tetapi kandungan. Bagi mereka berdua, sesi pertarungan kecil mereka sepatutnya menjadi kali terakhir, sama ada perlu memakai sarung tangan mereka. Kini, mereka kelihatan bersedia untuk melepaskan perhatian, dan menetap dengan kehidupan bersara yang mudah. Tetapi penampilan sering menipu. Tiba di rumah, juara mendapati anaknya, Rocky Jr. cuba merakamkan hari lahir bapa saudaranya Paulie pada pita rakaman. Memutuskan bahawa Paulie tidak mempunyai rakan sebenar, Rocky memutuskan untuk membawakannya sebagai kawan hadiah. Dia memberi Paulie sebuah robot rumah tangga, yang boleh menahan sebarang tekanan. Itu saudara Adrian mungkin akan keluar. Dia memberitahu Paulie, bahawa robot itu akan berkhidmat kepadanya, dan ia akan melakukannya buat semua kerja dia untuk dia. Tetapi Paulie mengatakan bahawa kereta sukan adalah lebih baik daripada robot. Selepas itu, dia mengambil satu lagi kek, dan pergi kepada isterinya, Adrian. Adrian menjadi keliru, dan bertanya kepadanya mengapa dia membawa kek untuknya. Dia memberitahunya bahawa mereka telah berkahwin selama 9 tahun, dan dia mahu untuk menghargai sokongannya melalui semua yang telah dia lalui. Itulah sebabnya dia berfikir sekurang-kurangnya dia boleh lakukan ialah membawakannya kek. Selepas mendengar ini, Adrian menjadi sangat gembira. Kemudian, Rocky dan anaknya mempelajari pelbagai mata pelajaran akademik melalui program komputer, dan, secara keseluruhannya, juara itu dengan gembira menyesuaikan diri dengan. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih, dan gaya hidup baharunya. Creed, sebaliknya, semakin tidak berpuas hati. Menghabiskan selebihnya hari-harinya memancing, bukanlah apa yang dirancangkan untuk dilakukan dalam hidupnya. Menghidupkan TV mudah alihnya, dia melihat sidang akhbar, yang diadakan oleh gergasi yang baru tiba, peninju amatur Rusia, Ivan Drago, dan partinya. Dia mendengar pengumuman rancangan mereka untuk menyertai tinju profesional. Matanya terbakar. Creed cepat-cepat menuju ke rumah Rocky. Rocky terkejut melihat bekas jurulatihnya, dan lebih terkejut apabila Creed bertanya sama ada dia akan melawan Rusia. Rocky menjawab bahawa dia tidak merancang mengenainya. Creed berkata, hebat, dan kemudian memberitahunya bahawa dia telah menghasilkan idea yang hebat. Sementara itu, pengurus Drago, Igor Rimsky, mengambil alih berbangga kerana menunjukkan game gergasi itu kepada akhbar Amerika. Bilik latihan bersih, dan antiseptik, kelihatan lebih seperti makmal daripada tempat untuk atlet mendapatkan bentuk badan. Rimsky meneruskan dengan panjang lebar, bagaimana semua ini membantu dalam meningkatkan prestasi lelaki mereka, sementara Drago, disambungkan pada elektrod dan komputer, menunggu pesanan diberikan. Apabila ditanya apakah hasil daripada semua ini, Rimsky menjawab, apa sahaja yang dia pukul, dia musnahkan. Malam itu, Creed menerangkan kepada puak Rocky, rancangannya untuk kembali ke gelanggang, untuk perlawanan pameran dengan peninju Soviet. Percaya ini akan menjadi acara media yang luar biasa. Creed merasakan bahawa ini adalah peluang besar Amerika untuk menjadikan Rusia kelihatan buruk untuk perubahan. Adrian berpendapat bahawa sebab sebenar adalah, dia tidak boleh dilupakan, dan walaupun dia bertengkar, Rocky bersetuju untuk membantu rakannya dan berada di sudutnya. Creed dengan pantas memanggil sidang akhbar sendiri, tetapi hampir tidak ada sesiapa yang hadir, dan mereka yang hadir, tidak faham mengapa seorang pejuang yang sudah tua, bersara selama 5 tahun, harus mahu melakukan perkara ini. Sesudah itu, Rocky cuba menggembirakannya, walaupun dia mula berfikir bahawa mungkin Adrian betul. Creed membalas dengan tajam memberitahu Rocky, bahawa mereka, dia dan Rocky, bukan seperti orang lain. Dia memberitahunya bahawa mereka tidak akan pernah sesuai dengan kehidupan normal kerana mereka adalah pahlawan.
Dan tanpa perang untuk berperang, mereka juga mungkin mati. Keesokan harinya, Creed dan Rocky menyerbu masuk kemudahan latihan Soviet, tempat Creed secara terbuka mencabar Draeger untuk berlawan. Tidak lama lagi, sidang akhbar baharu diadakan, dengan Creed dan Draeger sebagai tarikan bintang. Wartawan adalah keluar beramai-ramai, membuat liputan mengenai pengumuman pertempuran pameran ini, walaupun mereka mendengar lebih banyak bualan patriotisme dan propaganda, berbanding tinju. Namun, Creed nampaknya mendapat apa yang dia mahukan. Adrian memberitahu suaminya, bahawa dia mempunyai perasaan tidak baik tentang semua ini, tetapi Rocky merasakan dia harus berdiri di samping rakannya. Di seluruh Vegas, orang ramai melihat Rocky meletakkan Creed melalui senaman yang melelahkan, berlari, melompat tali dan bertanding. Rocky mempunyai keraguannya, dan mahu menunggu sehingga mereka boleh mendapat latihan dalam beberapa minggu lagi, dan boleh mempunyai masa untuk mengetahui lebih lanjut tentang lawan mereka. Akidah tegas, pergaduhan ini bermakna sesuatu kepadanya, dan ia akan diteruskan seperti yang dijadualkan. Malam pertarungan besar, Creed muncul dalam dirinya pakaian Uncle Sam yang lama, manakala Draeger muncul dengan simbol tukul dan sabitnya yang biasa. Ketegangan memenuhi udara, loceng berbunyi, dan Creed keluar, menghantam gergasi itu, nampaknya tidak berjaya. Raksasa Rusia mula mendaratkan tumbukan padunya sendiri, dan mereka semua menyakitkan sasaran. Menjelang penghujung pusingan, ia kelihatan buruk untuk Creed. Rocky mahu menghentikan pergaduhan itu, tetapi Creed enggan membiarkannya ditamatkan, walaupun dia telah menerima hukuman. Pusingan kedua bermula, dan Draeger kembali, dengan kejam menghancurkan kehidupan orang Amerika itu. Rocky ingin tahu sama ada dia perlu melemparkan tuala, tetapi Creed tidak membenarkannya, menyelam heroik kembali ke pertempuran. Soviet tergamam seketika, tetapi dia mula melancarkan pukulan demi pukulan ke kepala Creed, hampir menanggalkannya. Satu tumbukan lagi, dan Creed jatuh ke atas tika, tidak akan bangkit lagi. Selepas itu, Draeger tidak menunjukkan rasa menyesal, mengulas kepada media yang terhimpun, jika dia mati, dia mati. Pada hari-hari berikutnya, Rocky dilanda rasa bersalah, merasakan dia membiarkan Creed mati. Adrian boleh nampak awan dendam di mata Rocky, dan memberi amaran kepadanya untuk melepaskannya, tetapi juara itu tegas dalam azam. Dia cuba bercakap dengan United Boxing Federation tentang bertarung dengan Draeger, tetapi mereka menolak, atas alasan bahawa Rusia masih belum mempunyai satu perlawanan profesional, dan oleh itu masih dianggap amatur. Pada sidang akhbar, Rocky mengumumkan bahawa dia akan melepaskan gelarannya, dan status profesionalnya, supaya dia boleh melawan Draeger. Tarikh dan tempat dipersetujui. Latihan akan bermula tidak lama lagi untuk wira dari Philadelphia, dan halangan timbul hampir serta-merta. Adrian tidak akan menyokong usahanya untuk membalas dendam. Penyampai sukan mula bertanya soalan yang provokatif dan menghina, patriotik yang bermaksud baik. Peminat muncul hampir sentiasa di sekelilingnya, dan beberapa ejen kerajaan, mementingkan prestij negara, malah cuba memujuknya supaya tidak meneruskannya. Akhirnya, Rocky memutuskan untuk menjauhkan diri daripada segala-galanya, dengan berlatih di Rusia. Adrian cuba membicarakan Rocky, tetapi suaminya bertekad, menyedari bahawa Creed betul, bahawa pejuang adalah baka yang berbeza, dan ada perkara tertentu yang mereka perlu lakukan. Tiba di Kesatuan Soviet, Rocky, Paulie dan jurulatih lama Creed, Duke, disediakan dengan bangsal yang berantakan di kawasan desa Rusia yang sunyi, bersama-sama dengan sepasang anggota polis rahsia yang bising. Paulie dan Duke mengeluh sedikit tentang keadaan hidup mereka, dan cuaca musim sejuk yang menggigit, tetapi mereka berdua menyedari bahawa itulah yang Rocky perlukan. Latihan yang serius bermula dengan bersungguh-sungguh untuk kedua-dua pahlawan, walaupun kaedah mereka sangat berbeza. Draeger pernah dilekatkan pada elektrod dan sentiasa dipantau oleh komputer, berfungsi dengan peralatan keluli dan krom. Seperti mesin yang bertindak balas kepada kupasan Swiss, dia mengeluarkan pukulan pada kelajuan yang menyilaukan apabila dipesan. Rocky, sebaliknya, hanya menggunakan apa sahaja bahan yang tersedia. Dia memanjat tali, melakukan pull-up pada rasuk kayu, berjoging melepasi petani Rusia, dan bergelut hebat dengan kereta luncur yang dipenuhi batu, mengheretnya ke tepi gunung.
Dia hampir bersedia, tetapi dia kehilangan satu perkara. Apabila Adrian muncul tanpa diduga, untuk menyokongnya dari segi emosi, hatinya dipulihkan, dan dia sekali lagi berada pada tahap terbaik fizikal dan emosinya. Arena Soviet dipenuhi dengan pengulas sukan dari seluruh pelosok dunia, ahli Kremlin, penonton yang berminat, dan lebih-lebih lagi, ketegangan. Seluruh dunia adalah menonton, menunggu dengan penuh cemas untuk melihat siapa yang akan menjadi pemenang Perang Dunia III. Rocky, Paulie dan Duke memasuki arena sambil mendengar bunyi cemohan dan ejekan. Drager dan Rinsky bersorak liar. Lagu kebangsaan Rusia dimainkan, dan pengadil memberi arahan kepada lelaki itu, dan menghantar mereka ke sudut mereka. Dengan loceng hampir berdering, rasanya semua neraka akan terbongkar. Melihat Adrian di tempat duduk barisan hadapan, Rocky mengangguk kepadanya, dan menanggalkan jubahnya. Orang ramai menjadi liar apabila melihat merahnya, seluar putih dan biru, yang sama yang dipakai oleh Creed, tetapi Drager tidak tertarik. Loceng berbunyi, dan kedua-duanya bergegas antara satu sama lain. Rocky mendapat beberapa pukulan awal, tetapi Drager pantas berada di atasnya. Rocky menggunakan semua kemahiran yang dia pelajari daripada Mickey dan Creed, dan berjaya bangkit menentang ribut penumbuk. Drager tidak percaya bahawa sesiapa sahaja masih boleh berdiri selepas hukuman sedemikian, dan keyakinan dirinya runtuh. Pusingan demi pusingan berlalu, Rocky mendapat pukulan hebat di muka musuhnya, menyebabkan dia berdarah buat kali pertama, menjatuhkan lebih banyak azamnya. Pergaduhan menjadi lebih sengit. Menjelang pusingan ke-14, kedua-dua pejuang lebam dan cedera, tetapi kedua-duanya tidak akan berundur. Ketika kedua-duanya kembali ke sudut mereka, orang ramai kini bersorak gembira untuk Rocky. Rinsky benar-benar meluat dengan Drager, dan untuk semua maksud dan tujuan, meninggalkannya. Loceng berbunyi lagi, dan kedua lelaki itu melesat keluar dari sudut mereka. Ia kelihatan buruk untuk Rocky walaupun semua tetapi mati di atas kakinya, dia menerima satu tamparan hebat demi satu daripada Drager. Orang ramai mula melaungkan nama Rocky. Tiba-tiba, Rocky hidup, dan menghancurkan raksasa itu, menjatuhkannya, dan akhirnya keluar dari gelanggang. Penonton hilang akal. Adrian berlari kepada suaminya, menciumnya dan berkata, "Saya sangat bangga dengan awak." Paulie mengeluarkan bendera Amerika, dan menyarungkannya di bahu rakannya, sambil peminat memuja meluru ke dalam gelanggang, untuk mengangkat Rocky ke atas bahu mereka, menobatkannya sebagai juara dunia. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Hidupkan pemberitahuan dan tinggalkan suka untuk membantu saluran keluar. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Kami terus berusaha untuk upload filem-filem yang menarik dalam channel kami. Selamat menonton dan terima kasih.